Pertemuan menentang Kedah merupakan aksi ketiga Terengganu FC dalam tempoh 9 hari. Namun anak buah Nafuzuddin mengenepikan isu kepenatan kerana melihat ini peluang terbaik untuk mara ke peringkat lebih tinggi dalam saingan Piala AFA. Mereka berjaya mendahului seawal minit ke-6 apabila hantaran Faizal Halim berjaya disudahkan Faiz Nasir sebelum menguasai sepenuhnya permainan hingga tamat babak pertama. Babak kedua, mereka terpaksa melalui detik cemas apabila kehilangan Pepe Diakite, tetapi percaturan daripada Nafuzuddin meletakkan Hairi Hakim di posisi berkenaan tetap membuahkan hasil dan akhirnya Terengganu FC berjaya mengekalkan kedudukan 1-0 tamat sepenuh masa sekaligus mara ke peringkat suku akhir. Walaupun Hairi Hakim tidak pernah bermain sebagai center back, tapi saya trust player saya. Saya just tanggungjawab, just saya bagi je, saya tahu di player yang akan boleh deliver lah. Dan NDA pun dia lagi bagus, strong player, lagi faster lah, lagi cepat. Itulah saya membuat pertukaran itulah. Dan apabila melangkah ke suku akhir ni, adakah coach dah terbayang separuh akhir tu, coach? Yalah, first bagi saya memanglah kita mensasarkan final lah, insya-Allah ada rezeki. Tetapi bagi saya kita game by game lah, mungkinlah berkelebihan kepada TFC. Memang tu saya tak nafilah. Tetapi apapun bola sepak ni macam-macam boleh jadi. Kegagalan Kedah untuk menghadirkan saingan menentang Terengganu sedikit mengejutkan kerana pasukan ini berjaya mencipta kejutan layak ke peringkat kalah mati saingan Piala AFC. Namun pengendalinya, Aidil Shahrin Saad mempunyai alasan prestasi kurang memberangsangkan skuad Sang Kenari berdepan skuad Petih dalam pertemuan pada Rabu. Coach, what happened to Shazwan Zainon because kita nampak dia ada dalam first 11 actually. Yeah, I mean, we got the best feel yesterday from Terengganu. They give us the best feel, and Kapet twisted the ankle. So I don't know, is that a professional way to treat the guests? If you treat the guests well, you must give the best. But we got the best feel yesterday, so Kapet twisted, and today warm up he tried his best again, and unfortunate that he can't continue, so that's why we have to change plan and put Al-Hafiz in the last minute. That makes a little bit of our plan change in the tactical. Terengganu tanpa sebelah kaki ke peringkat separuh akhir kerana lawan menanti selepasnya adalah Kuching City FC, namun mereka tidak boleh ambil mudah cabaran itu nanti kerana saingan ini sentiasa menghadirkan kejutan. Zulhelmi Zainal Azam dari Kuala Terengganu untuk Nadi Arena. Okey, inilah aksi-aksi suku akhir Piala FA di mana Terengganu akan berdepan Kuching City. Sabah masih belum tahu siapa lawan mereka antara Selangor atau KL City yang akan beraksi esok. Sementara Melaka berdepan Tugas Getir dengan JDT dan Seri Pahang menentang Penang. Ketua Jurulatih Selangor FC Michael Fichtenbeiner sahut cabaran peluang terakhir pada pertemuan menentang Kuala Lumpur City FC dalam aksi pusingan kedua Piala FA pada Jumaat untuk mengembalikan kejatuhan prestasi The Red Giants serta kedudukannya bersama pasukan kekal relevan. Delegasi Merah Kuning jadi tumpuan utama pasca kekalahan kepada Melaka United tempoh hari. Lebih parah, individu yang mencalakan maruah Selangor bekas ayam tambatan mereka, Ifadayah Lesegan. Di sebalik kekalahan ketiga dalam saingan Liga Super daripada 9 perlawanan musim ini, sebilangan penyokong The Red Giants merasakan sudah tiba masanya untuk membawa haluan baru. Atas faktor itu, pertemuan menentang KL City bagaikan misi hidup mati buat Fichtenbeiner sebelum keputusan drastik daripada pihak pengurusan bagi menyelamatkan musim ini pada ketika Selangor sekadar menghuni tangga ke-7 Liga Super. The KL FA Cup match is very important. It's another chance and a chance to prove ourselves. It's a chance to bring success to the fans, and so we want to take this chance against KL. It's not easy, but this is a chance, and at home I hope we can win, and we will try everything to win this match against KL and go in the next round in the FA Cup, and then also the
I hope the fans are a bit more happy with us, and slowly we can regain the faith from them back. Dalam pada itu, Fightenbeiner sudah punya bayangan awal ancaman utama yang bakal hadir daripada skuad kendalian Boyan Hodak, dan pengendali kelahiran Jerman itu mahu anak buahnya belajar daripada kesilapan ketika kekalahan kepada Melaka United yang lalu. KL is a very strong team, strong in terms of very disciplined, hardworking. They focus on defending, and if they get the chance for counter attacks, they will definitely take these chances. And in this kind of football, they are very dangerous, and they can punish opponents after losing ball. The counter attacks from the offense player from KL, they have some good import players with Rommel, Paulo Sosa, Jose, and also now the new striker Jordan Minter. So definitely in offense, they have a lot of quality, and as a team, they work hard in defending. Okey, kita bersama dengan wartawan Nadi Arna yang juga tuan punya laporan tadi, Karl Yunis. Hai Karl. Hai Dayang. Okey, Karl. So sekarang ni hot topic untuk fans Selangor adalah maruah mereka perlu dikembalikan. Come on, down the Red Giants kot. Tapi nak dapatkan semula kepercayaan fans, especially berdepan KL City yang juga berada pada level yang agak amazing juga ketika ini, mampu ke Karl? Itulah Dayang, itulah persoalan yang bermain di fikiran kesemua peminat Selangor FC pada ketika ini, khususnya pemain ke-12 iaitu penyokong Tiga Ultra Selangor. Pada ketika ini mereka mahukan kebangkitan, mereka mahukan satu permainan yang lebih terbuka yang menjadikan mereka sama kegemilangan suatu ketika dahulu. Kalau kita lihat daripada corak permainan Michael Fightenbeiner ini tidaklah begitu digemari, asal faktor mereka jarang kali menjaringkan rekod jaringan besar, terkecuali dalam saingan ketika menentang Sarawak United. Dan ada rungutan-rungutan yang melibatkan cara permainan dan juga falsafah yang dilakukan oleh Fightenbeiner yang dikatakan melalui Jerman DNA pada ketika dahulu. Beliau hadir di Selangor 4 tahun yang lalu dengan mewarisi pelbagai jawatan, antaranya pengarah teknikal, ketua jurulatih Selangor 2 dan kini pasukan utama. Saya merasakan itu satu tugas besar buat Fightenbeiner untuk kembalikan maruah dan kejatuhan prestasi Selangor yang ketika ini menghuni sekadar di tangga yang ke-7 daripada 9 saingan Liga Super. 3 kemenangan sahaja direkodkan, dan sementara 3 keputusan seri dan 3 kekalahan yang terbaru direkodkan di Stadium Han Jubat. Itu antara intipati perjalanan perlawanan ini yang dikatakan misi hidup mati Fightenbeiner pada ketika melentang Kuala Lumpur, yang mereka akan menentang Kuala Lumpur 2 kali dalam tempoh 2 minggu ini dalam tempoh 2 kejohanan yang berbeza, bermula dengan saingan Piala FA dan juga saingan Liga. Diharapkan mereka mampu bangkit, jelmakan kebangkitan, meneruskan saingan pada musim ini, khususnya melibatkan saingan Piala FA ataupun perkara yang tidak diingini berlaku, pintu keluar buat Fightenbeiner selepas amarah daripada penyokong Selangor FC. Okey, before kita masuk kepada topik KL City ya, since dah dapat amaran daripada penyokong ya untuk coach Fightenbeiner ni, apa agaknya nasib yang menanti coach Fightenbeiner ni seandainya misi hidup mati dalam Piala FA ni negatif keputusannya, Karl? Apa kalau terjadi? Melihatkan daripada ura-ura yang mengatakan menyelubungi perlawanan, peratusan untuk melihat pintu keluar membuat Michael Fightenbeiner ini sangat-sangat tinggi. Dikatakan sebarang keputusan selain daripada kemenangan akan menyaksikan tempoh 4 tahun mewarisi pelbagai jawatan Fightenbeiner akan berakhir di Selangor FC pada ketika pelbagai nama yang spekulasi, nama seperti Tan Cheng Ho untuk meneruskan kempen saingan Liga Super buat Selangor FC. Kita letak tepi dulu siapa yang akan nama-nama yang dikaitkan, namun difahamkan ini misi hidup mati buat Fightenbeiner untuk membuatkan beliau kekal relevan duduk kerusi panas di Stadium MBPJ selaku ketua jurulatih Selangor. Dan jika sebarang keputusan positif diraihkan, barangkali tempoh untuk melihat beliau
terus menjadi individu yang terpenting melibatkan segala peraturan, arahan dan pencaturan di Selangor FC, mungkin akan dipanjangkan melihat daripada pertemuan KL City yang kedua. Mereka akan menentang PJ City terlebih di pertengahan PJ City sebelum mereka kembali ke stadium MPBJ dalam saingan Liga Super akan bertemu KL City. Itu perjalanan rencah orang cakap formula kepada hala tuju musim Selangor FC pada ketika ini. Okey Kal, tapi kan kalau menang ke atas KL City pun cukup ke untuk fans still nak kepada Fighton Biner ke dia orang still nak move on juga? Okey, macam saya kata tadi, melihat dari peratusan, kalau kalah, ianya membuka ruang yang lebih besar untuk fighter benar pergi. Kalau kemenangan sekalipun, jika melihat daripada kemenangan trend Selangor sebelum ini, melibatkan satu jaringan perbezaannya sekalipun, mungkin itu belum cukup untuk mengembalikan sejarah kegemilangan Selangor. Selangor ini bukanlah satu pasukan yang biasa-biasa. Ia merupakan satu pasukan yang dominasi saingan Liga Super buat begitu lama. Ada sebab mereka memiliki rekod yang seperti 33 juara kali di saingan Piala Malaysia suatu ketika dahulu, dan akan tetapi perkara-perkara seperti ini belum cukup hebat, belum cukup baik buat pasukan seperti Selangor untuk menerima sebarang statistik yang melibatkan mereka di tangga yang ketujuh, dan atas faktor itu mereka harus bangkit untuk ledakan pesta gol sebelum sebarang keputusan negatif yang diambil daripada pihak pengurusan tertinggi yang barangkali sudah mula mendengar keluhan dan juga rintihan pemain ke-12 Ultras Selangor. Okey, kita sentuh sedikit jugalah tentang pasukan KL City. Since Selangor ketika ini momentum mereka, we can say it's not their best lah. Adakah ini boleh dijadikan satu advantage untuk KL menang dengan mudah kah? Menang mudah saya tak dapat nak pastikan, tapi pertemuan berprestasi pada kedua pasukan ini lebih memihak Kuala Lumpur. Kita tahu Kuala Lumpur masih lagi segar dengan kejayaan mara ke separuh akhir zon ASEAN Piala AFC 2020, dan sudah pasti Boyan Hodak mahu meneruskan rentetan aksi cemerlang itu hanya dibolosi dalam satu gol dalam dua perlawanan yang terdahulu di peringkat tertinggi Asia, dan diharapkan mereka dapat meneruskan aksi positif itu kepada saingan Liga Super melibatkan kepada saingan Selangor FC pada ketika Jordan minta individu yang dibawa daripada Terengganu FC secara pinjaman, saya rasa untuk mengembalikan prestasi yang luar biasa buat bekas penyerang Kaya FC daripada Liga Filipina ini. Beliau mempunyai reputasi gah di Filipina, merekodkan 31 jaringan dalam satu musim sebelum merekodkan kasut emas dalam saingan Liga Perdana, dan beliau hadir pada KL City ini hanya satu faktor untuk mengembalikan reputasi beliau selaku penjaring antara pemenyerang import yang terbaik di dalam negara ini pada ketika beliau tidak dapat ruang untuk melakukannya di bekas kelabnya di Terengganu FC. Dan ini merupakan misi serampan dua mata buat Jordan Minta untuk terus merebut position striker selaku nombor 9 di KL City FC, dan juga untuk memenangi hati skuad The City Boys pada pertemuan kali ini. Alright. Okey Kal, terima kasih atas penjelasan anda. Kal, juga untuk pengetahuan anda semakin mendapat hati wanita-wanita di luar sana yang menonton Astro Arena. Thank you Kal.